Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ujian untuk pastikan live kita okey hari ini. Sekejaplah, saya nak check. Ah, Okey, pastikan kita buat live dalam keadaan okey. Untuk Android. Okey, saya harap apa live kita dapat masuk ah. Okey, sebentar saya nak check mana yang live ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ada dia saya pada pagi ini. Baik. Seperti saya janjikan semalam kita sudah tengok bagaimana cara-cara kita nak download AutoCAD secara percuma saya tunjuk semalam. Jadi tuan-tuan harap tuan-tuan dah berjaya. Jadi jadi AutoCAD ni software yang bagus lah sebab dia bagi percuma kita. Jadi untuk education ni kita ada peluang untuk belajar AutoCAD secara percuma. Jadi manfaat lah tuan-tuan. Kalau software lain kena bayar mahal tak? Tapi Autodesk ni dia bagi percuma 3 tahun juga ada 30 hari. Jika tuan-tuan bukan dari bidang pendidikan, dia akan berkacah lah. Dia akan bagi limit sampai 30 hari. Tapi cukuplah. Banyak 30 hari ni kita buat pun seminggu, 2 minggu insyaAllah. Kita boleh guna AutoCAD lah. Baik. Hari ni tuan-tuan, kita akan tengok macam mana kita nak guna AutoCAD tu tuan-tuan. Jika semalam kita install, tuan-tuan install dan tuan-tuan sendiri tengok. Dan hari ni kita akan tengok AutoCAD tu. Kita tengok AutoCAD. Okey, sekejap lah. Baik, untuk maklumat tuan-tuan, sekarang ni dalam kat sekolah pun dah belajar dah AutoCAD ni dalam tingkatan 5 atau silap je dalam tajuk subjek grafik komunikasi. Dia belajar SPM, anak murid kita dah belajar. Jadi cuma tak ramai sekolah yang ambil subjek ni. Tapi kalau ada AutoCAD ni sangat ni lah. Jadi memang dia jaluan untuk ke bidang kejuruteraan okey, ataupun bidang lain yang relate dalam reka bentuk pembuatan. Buat kuih tak ada lah, tapi buat benda lain insyaAllah, buat fizikal ada lah kan. Okey tuan-tuan, apa tadi. Jadi hari ni saya akan tunjuk sebelum tu saya cerita sikit apa AutoCAD ni sinonim dengan bidang lukisan teknikal seperti yang saya kata engineer grafik komunikasi. Jadi di sekolah macam di IPT dia gunakan dua istilah antara technical drawing ni tuan-tuan, technical drawing ataupun engineering drawing. Engineering drawing ada dua istilah yang berguna. Tapi banyakkan yang mana bidang kejuruteraan dia berguna engineering drawing. Tapi benda sama Jadi dia punya cerita sama. Nak hasilkan drawing ni contoh buku yang saya ada. Kalau saya belajar dulu versi ni dah versi 15 ni, rasa dah lama dari versi 15 ni. Cetakan bila? Saya tengok. Saya ada soft copy ni. Ni saya dapat daripada internet, tuan-tuan boleh download, cari sendiri tak masalah. Okey. Cetakan 2016 2016. Cetakan 2016. Dicetak akhir 2016. Printis Hall tuan-tuan boleh beli mungkin tuan-tuan boleh beli. Jadi yang terkini ni lebih kepada sebab dia sekarang dah tahu dulu technical drawing je, sekarang dulu technical drawing yang sekarang dah with engineering graphic. Sebab kenapa ada engineering graphic?
Sebab sekarang ni dia dah integrated dengan software CAD lah. Software CAD. Jadi software CAD ni tuan-tuan dah maklum software CAD ni AutoCAD lah salah satu contoh lah. Paling rendah lah AutoCAD lah. Tapi paling tinggi software CAD ni lah, macam Inventor, Katia, SolidWorks tu semua software yang level tinggi lah, CAD level tinggi lah. Okey. Dia besar sikit tak nampak. Ni. Sebab dia dah zaman, seperti yang saya kata semalam, zaman dah berubah, zaman menuju ke IR 4.0, jadi dia dah menuju ke grafik komputer 3D. Bila benda tu boleh buat dalam 3D, dia boleh buat fine element lah. Ini check kita punya tanpa kita buat NDT. Biasa kalau contoh test kekuatan ni, kalau zaman dulu zaman lama sikit lah. Lepas terpaksa keluarkan produk ni, buat actual produk test pula tu dia panggil NDT. Dia antara dia pakai NDT ataupun destructive test, DT ya. DT ni kalau pecah tapi dia guna satu NDT dia pakai dia gunakan medium lain untuk test ujian ni. Jadi sekarang ni software CAD ni, jadi kita boleh buat simulation lah. Ni simulation semalam saya kata dalam IR 4.0 tu. Dia menjimatkan kos. Kadang-kadang kos pembuatan ni dah berapa ratus ribu lah kan. Jadi tak payah buang masa, tak payah bazir. Kita buat dalam 3D. Kita buat dalam CAD, software CAD kita buat, kita generate CAD tu. Kita masukkan dia punya data seperti material apa semua tu, gravity center apa semua tu macam-macam lah. Jadi budak-budak yang buat engineering dapat tahu benda ni. Kemudian kita test. Tu test lah. Kalau merah ni memang out lah. Kalau merah ni memang default lah. Tapi kalau macam ni biru banyak ni kan okey, cuma sikit saja failure situ. Jadi cost dia rendah lah. Tak payah kita test dekat actual size, actual produk. Itu cerita dia. Okey. Cuma nak pasang dekat kenderaan asal tu, itu yang dia kena guna 3D printer. Ya, 3D printer dia akan print dekat 3D printer, dia pasang dekat basikal tu. Contoh basikal ni pasang kat ni. Kalau ngam, okey, jalan. Baru dia buat mass production, buat mall ke apa semua tu, die ke casting ke semua. Ini dia yang saya kata R&D. Dulu R&D, sekarang R&D demonstrate simulation demonstrate. Dia ada SD. R&D SD. Sedap punya. Okey, ni sekarang ni apa tu buku yang edisi yang ke-15 ni pada tahun 2016. Dia dah tunjuk dah. Sedangkan kita cerita dan IR 4.0 pun diperkenalkan pada 2016. Dan benda ni dah mula start dah. Tuan-tuan, ni. Dah start dah. Okey. Jadi buku teknikal drawing ni zaman saya belajar di IKM, Institut Kemahiran Mala Lumut, di bidang lukisan reka bentuk teknologi lukisan juruteraan mekanikal lah dulu. Sekarang lukisan reka bentuk, dulu lukisan teknologi lukisan juruteraan mekanikal. Jadi saya belajar grafik ni lah. Tapi kalau kat sekolah dulu zaman saya SPM tahun 98, siapa yang zaman era saya, kita panggil tak tolong share pada kawan-kawan supaya dapat manfaat lah. Saudara saya pun masuk, alhamdulillah, supaya kita share sebab benda ni peluang free, belajar free ya. Jadi zaman saya belajar kat sekolah dulu, sekolah menengah Khairul Johari di Sungai Petani dulu, kami belajar lukisan juruteraan. Jadi belajar lukisan juruteraan ni kita tak kenal dengan, kita tak faham, jadi mungkin susah nak faham. Jadi bila masuk IKM ni lagi jelas lah, sebab dalam bidang pengajian lah. Jadi memang saya belajar 2 tahun setahun setengah. Masa tu tak ada latihan industri. Zaman tu tak ada latihan industri. Masa tu cuma pintrafai yang ada adalah daripada GPA untuk kerjaan lah masa tu. Dan industri memang tak payah perlu sedia pun, memang mereka recognize IKM pun jalan. Baik. Jadi dengan perisian CAD ni tuan-tuan, dia relate dengan technical drawing. Jadi ilmu ada orang belajar AutoCAD ni, sinonim dia adalah dengan lukisan juruteraan. Ini contoh lukisan juruteraan basikal ni, frame basikal ni. Contoh. Tuan-tuan jangan tengok lama, ya Allah susahnya lukis. Ni kita bukan nak belajar lukis, kita nak belajar guna AutoCAD. Tapi tuan-tuan yang mana dalam bidang, manfaatlah live yang saya buat ni supaya tuan-tuan dapat something untuk tuan-tuan buat kerja ke buat, tak kisahlah. Tuan-tuan kadang tuan-tuan nak buat bidai baju pun kadang, kalau tuan-tuan dapat lukis tu kira lagi kemas.
Tapi kalau dapat guna dalam pakai software lagi software AutoCAD ni lagi kita panggil precise, tepat, sedap. Kalau kita pakai set terketas sekejap lagi, ya tak ya. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan panggil tu orang buat renovation beza tuan-tuan panggil arkitek buat plan rumah, renovate rumah dengan panggil tukang dia lukis terketas, beza. Dia mesti ada tambah apa-apa lepas tu tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok beza tukang biasa, tukang kita panggil tukang kampung ni lah, dengan tukang kita panggil tukang arkitek, kita panggil tu betul proper ni, dia terus bagi harga. Dia terus bagi sebab dia dah kira siap dah. Sebab dia dah buat drawing apa semua, dia dah kira siap dah. Berbanding dengan yang kita pergi tukar ni, bukan dia tak boleh buat, cuma dia kata mungkin 3,000. Sekali dia tengah-tengah buat lagi, tu tak cukup nak kena beli tambah lagi. Jadi untuk kita yang macam bajet tak banyak ni duit ni, jadi kita susah sikit buat tu. Kita lebih senang, okey, buat benda ni berapa ribu. Kalau dia kata 10,000, 10,000 lah. Tak lebih, tak ada kurang. Jadi lepas tu, sebab kita kalau panggil yang proper punya, arkiteknya nak plan rumah dia, berapa dah harga, apa pemaju dia, berapa bata nak pakai, apa semua simen tu, dia dah kira siap dah. Kalau dia minta lebih tu memang lekeh tu. Jadi gitu. Baik. Jadi sinonim dengan AutoCAD ni adalah technical drawing. Kalau macam saya sekarang ni di Institut Pemeliharaan Mara Lumut, macam saya program pembuatan, kami dah lebih pada engineering drawing. Kami buat saya pembuatan CJ teknologi kejuruteraan pembuatan. Pelajar saya dia memang guna engineering drawing lah. Apa beza? Beza dia kalau tengok kan tak tahulah, bagi saya sama aja. Cuma engineering ni kita mengajar budak tu belajar memang direct, memang dia punya contoh drawing apa semua tu lebih kepada budak engineering dalam bidang lah, bidang. Sebab kami di AKM ni suka lebih ketengahkan pengajian dalam bidang. Kalau dia belajar AutoCAD tu, contoh AutoCAD lah, memang saya belajar AutoCAD ni. Kalau dia budak perabot, drawing contoh semua perabot. Memang itu pihak BKT, pihak AKM memang tegaskan benda tu supaya budak tu dia familiar dengan suasana kerja dia. Sama juga dengan saya budak pembuatan. Budak pembuatan kami memang belajar dalam memang komponen dengan contoh semua tu guna mesin lah. Jadi untuk contoh saya mengajak tuan-tuan ni, saya lebih guna mesin, minta maaf tuan. Tuan-tuan kena sabar lah tak, sebab saya lebih senang dengan environment saya, jadi saya akan ajar relate dengan saya senang. Tapi ada juga sebab saya tak ada kalau saya ada semua saya akan share lah bidang lain. Macam perabot, macam ada kalau ada adalah insya-Allah lah. Okey, jadi ini contohnya drawing. Okey. Technical drawing ni dia benda sama aja. Dia ada sama. Jadi saya buka yang saya punya nota lah. Okey, ni contoh saya buat nota saya buat khusus. Jadi saya okey, sekejap. Okey, ni flow biasa, flow apa? Kita panggil apa benda yang budak technical drawing belajar, ni sama aja. Dia akan belajar benda-benda ni. Benda ni belajar sama aja. Jenis-jenis garisan. Setiap benda tu ada dia punya maksud-maksud dia. Tapi kita takkan go through apa benda. Cuma saya akan tunjuk macam mana nak buat apa center line dekat mana. Guna dalam AutoCAD lah saya akan tunjuk. InsyaAllah jadi banyak garisan ni. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul banyaknya. Memang kalau nak hafal tu payah. Tapi kalau kita buat latihan, berdasarkan latihan kita betul berdasarkan insya-Allah kita boleh ingat. Dia dia center line, garisan objek macam ni, visual line. Visual line ni apa dah garisan objek ni. Ada panggil visible line, ada panggil objek line, tapi benda yang sama juga. Di luar, hidden line, garisan ini standard di mana-mana pun hidden line. Sebab tuan-tuan dalam technical drawing ataupun engineering dia ada bahasa dia. Bahasa dia berdasarkan negara kot, kita panggil negara lah. Contoh macam kita di Malaysia, kita ada MS standard lah, Malaysia standard. Tapi kita banyak guna ISO, International Standard Organization. Kita banyak guna ISO. Dan ada juga yang kita guna BS, British Standard. Ada juga yang gunakan ANSI, American Standard, American National Standard. Ada guna. Macam saya belajar dulu, saya habis AKM, saya jamu GMI, German Malaysian Institute. Kami guna DIN Standard, DIN Standard, Standard Jerman. Dia tak panggil GMI, dia tak panggil GIM, dia panggil DIN. Sebab di bahasa Jerman dia tak sebut Jerman, dia sebut Dutch. Itu.
Sama juga dengan Jepun, S. Jadi China pun G, start dengan G. Dia jadi banyak kalau India saya apa S saya tak ingat, tapi memang ada, memang banyak standard bahasa ni. Jadi uh, kalau tuan-tuan tempat kerja tuan-tuan atau tuan-tuan familiar betul, tapi banyak-banyak bahasa pun dia punya yang ni sama aja. Ni benda-benda lain ni sama aja. Cuma apa ada sikit lah ubah-ubah sikit, tapi majoritinya hampir sama. Contoh saya kata beza tu macam center line, kalau saya tengah ni center line, kalau saya tengah ni tuan, besar sikit. Okey, saya tengah ni kan. Okey, untuk ISO dengan mereka macam ni. Tapi kalau Jerman, dia panjang, dia tak pendek ni, dia titik. Titik. Dash, dot dash. Itu dia panggil. Kita panggil lah. Dia tak panggil ni. Dia panggil macam tu. Jerman lah. Ada ni sebab betul rasa betul nak kan kan ya tengok ni lambat walaupun dah betul. Kalau tuan-tuan tak clear dengar suara saya ke apa, minta maaf tu sistem buat dia saya malas saya study. Memang untuk siapa-siapa yang buat live betul-betul memang dalam bidang live Facebook ni memang dia banyak course lah. Dia KP nak beli masa tu memang dapat. Dan tengok semalam saya cuba nak 2-3 tu memang lambat sampai. Jadi malam apa yang ada insya-Allah. Ya.
Siap ni. Jadi kalau saya tuan-tuan download version education ni, dia akan tulis ni. Education version. Kalau education version mana saya guna ni ada education punya lah. Kan pirate lah. Memang untuk pendidikan, dia tak boleh buat duit lah. Ni education lah. Okay. Kenapa dia kita nak check. Okay. Kita buka banyak lah. Pak clear lah. Sebut-sebut je lah. Tak apa. Okay kan? Ini environment AutoCAD lah. Jadi kita balik new, new je lah. New. Tekan masuk new. Nak masuk dalam tu dia kena new. Okay. Baik. Ini environment 3D ya. Saya ubah dulu. Okay. Baik. Ini adalah apa view AutoCAD. Jadi dia akan duduk skrin hitam. Skrin hitam. Tapi saya tukar putih sebab saya mengajar tu tak nampak. Saya nak tukar jadi hitam tak putih. Kita cuma pergi right click pada mouse. Pergi pada option. Pada option. Lepas tu kita tunggu dia loading. Okay. Display ni kan kita ubah color scheme ni. Color sini. Okay. Background ni kita tukar. Saya nak tukar hitam lah. Tu nampak pulih ke coklat kan. Ini team tu boleh ubah daripada light pada ni dark sikit kan, gelap sikit. Tapi kalau mengajar di depan guna LCD project tu memang kena cerah sebab tak nampak. Nampak sikit kan. Nampak okay, batang kan. Tak cerah. Kesian pula siapa-siapa yang ada migraine tu. Okey tuan-tuan. Saya baca komen ni report lah. Okey. Jadi ini adalah environment AutoCAD. Jadi tuan-tuan yang biasa guna AutoCAD version lama ni, versi lama dulu. Versi lama ni berbeza lah. Berbeza banyak sungguh. Dia tak salah bermula 2010. Tak salah macam kalau saya salah. Jadi bermula 2010. Okay. Jadi dia dah mula macam kalau tuan-tuan biasa pakai Word, dia dah pakai macam kaedah ni. Ribbon, panggil ribbon ni. Jadi semua dia buat categorize. Ni. Jadi dia macam mudah nak carilah. Kalau tidak semua ni akan duduk dalam menu bar ni. Zaman Windows lama ni, zaman Windows XP ke bawah tu, dia memang pakai menu bar, banyak menu bar. Jadi bila dalam tu kita masuk yang version baru sikit, dia nak dia bagi ribbon. Jadi dia ribbon by ribbon dia ada draw, modify,
block properties. Okey. Ini adalah environment ataupun base. Workspace untuk kita buat lukisan 3D. Dia boleh buat 3D. 3D kita kena ubah dia, kita boleh ubah kat sini tuan-tuan, dekat gambar ni. Dia macam gambar sprocket ni. Tuan-tuan klik ni, kita keluar drafting 3D basic atau 3D modeling. Kalau tuan-tuan 3D ada basic atau modeling lah. Kalau dekat 3D biasalah. Dia akan tukar pada biasa. Mana 3D semua ni je, 3D punya hand. Dan kalau nak yang ada yang advance sikit, kita ubah kepada 3D modeling. 3D modeling. Tak apa saya cuba ni untuk hari ni. Tak boleh kita sambung. Tekan sambung besok. Jadi ini yang terkini ya, ini yang terkini. Modeling yang advance. Benda sama juga, ada juga, tapi ini lagi mudah. Ini memang kena tuan-tuan nak buat sendiri benda yang okey, tapi nanti kita tak fokus tu, kita belajar 2D dulu. Drafting notation. Okey. Baik. Betul dah. Jadi dia AutoCAD ni dia macam tu, orang suruhan kita, dia menunggu kita. Seorang orang suruhan yang bijak, dia tunggu kita. Kita kena bagi arahan dekat dia. Arahan pertama kita boleh baikkan, tapi asal type command dia command ni kita type. Contoh saya nak buat line kita type line INE ataupun shortcut dia L boleh juga. Dia akan keluar macam ni, banyak ni. Ini arahan yang mula dengan line. Jadi saya pilih line kita. Dia tanya pula kita line specify first point. Dia tanya first point, katalah point saya kat sini. Saya tarik. Nampak? Nampak? Kalau AutoCAD baru ni dah ada siap dynamic itu dia ada sudut, dia ada panjang. Jarak garisan tu. Sudut berapa dia dah ada siap dah. Nanti kita akan tengok. Ni saya nak preview dulu ayat ni macam mana. Okey, besok kita start lukisan besok. Sekarang tak sempat tunjuk dulu. Sebab saya limitkan masa saya 30 minit, 40 minit sudah. Saya tak banyak betul-betul jemu. Tak jemu dia. Okey, jadi ini dia punya hand tu guna command. Satu lagi kita klik kat dalam ribbon pada draw. Draw ni maksudnya itu lukis. Nak hasil benda tak ada, nak lukis. Kita draw. Ambil line. Sama juga dia specify first point, sama juga. Dia boleh bagi dua arahan sama. Okey. Kemudian di sini pula dia ada modify. Modify ni tu kan, bila kita lukis, kita modify benda yang kita lukis. Bagi jadi dua, nak bagi jadi garisan jadi banyak, semua ni lah. Dan dia tengok dia akan macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan AutoCAD tuan-tuan dah itu letak cursor dia akan tunjuk tu. Nampak tak? Dia akan bagi penerangan tu. Ni kelebihan tak nota tu, nota tak payah ni. Betul tak nota tapi kena buat nota lah. Tapi betul nota tak payah. Nota dalam AutoCAD dalam nota siap dah. Tu nak kena faham. Tekan nak lebih lanjut tekan F1. F1 ni nak pergi kepada dia punya penerangan lebih lanjut, tapi kalau online internet boleh pergi. Okey. Jadi ini nak buat dimension, ukuran. Ini nak buat layer. Layer ni kita akan buat untuk garisan. Tuan-tuan tengok yang saya kata garisan bawah dia. Akan tunjuk kat sini. Okey. Ini blok ni tengok properties. Properties ni kita ubah ciri-ciri objek kita tu. Okey. Okey. Ini tak apa, tak pakai saya, kita pakai ni. Banyak pakai ni. Jadi itu pengenalan tentang punya. Dan tuan-tuan tengok sini dia apa ni. Tuan-tuan ingat lagi X, Y koordinat lah. Jadi AutoCAD ni dia punya asas kita panggil point dia tu, titik permulaan dia adalah berdasarkan koordinat. Tapi kita tak sedar, bila kita buat tak sedar, tak terasa ni. Tapi kalau ikutkan dulu memang kena buat X, Y bawah. Contoh, line. Kita line, pilih line. Kalau kita type ni line, zaman dulu ni, contoh zaman dulu bukan zaman sekarang. Dulu line, type line macam tu bagi arah dia, macam tuan-tuan
kena pakai DOS, komputer DOS, line enter. Kita spell okey. Line first point, katalah first point kita kena bagi 0,0. Itu nampak tak? Itu koma. Kemudian specify next point, garisan seterusnya. Okey. Kena bagi koordinat macam-macam geografi kot. Betul koordinat lah dekat sekolah dulu matematik dengan geografi. Okey. Okey, katalah apa next point x. Katalah x10. X10, Y 0. Enter. Ni zaman dulu. Zaman dulu ni. Kemudian nak naik dia. Okey. Naikkan dia bagi nilai tak. Ni tengok saya cancel ni. Kalau hak moden lah ni. Line. Tebuk kosong. Enter. Lepas tu panjang tarik lah. Lepas tu dia ada koma-koma lain untuk bagi lurus. Dia banyak shortcut dah. Shortcut ni semua dia upgrade daripada yang lama supaya nak lebih mudah. Kalau tekan auto tu jadi lurus sebab jadi boleh abaikan paksi X. Jadi modern ni. Jawab aja. Ni modern punya AutoCAD ni. Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan yang dulu masih lagi pakai version lama, tuan-tuan rasa tuan-tuan rasa susah tak? Yang ke depan semakin senang dan memudahkan kerja kita. Okey Baik. Saya padam ni. Okey, untuk padam tekan delete. Okey. Satu contoh garisan dulu lah. Okey, contoh latihan saya ni. Okey. Contoh pada latihan saya. Sekejaplah. Okey, untuk contoh ni, kita akan buat ataupun simple lah. Ataupun saya buat contoh ni lah. Tu kita nampak canggih tak? Contoh benar air. Sebab ni simple. Okey, line. Saya tak guna command lah. Ambil line. Tengah orang suka command. Kalau ambil. Sebab zaman pun, sebab punya kata bukan ni, kita belajar secara visual. Ambil line. Okey, first point tak kisah mana-mana pun sebab kita nak buat kotak aja. Satu objek. Line pertama. Di mana ni dapat tak? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni dia akan jadi ni. Sebab dia jadi tuan-tuan dia sudut dia kosong-kosong situ. Jadi tak cek. Tuan-tuan nak bagi dia lurus. Kita tekan dekat sini. Dia panggil auto mode. Kalau dekat keyboard tu F8. Dia akan tekan F8. Tuan tekan ni. Dia akan lurus. Dia akan baca 0 darjah 90 darjah 150 220 ataupun dia senang. Okey, katalah nak ke sini. Jarak dia bagi jarak tu katalah 50. 50. Betul. Ni. Tak payah belajar sangat tentang koordinat, dia terus buat ni. Kita kata 50. Dia terus nampak tak? Kata tekan dekat keyboard tu, escape tu, dia terputih. Masuk nak pergi balik sini. Ada banyak cara. Jadi saya nak ajak cara mudah. Okey. Dekat sini ada objek snap. Kita tengok ni. Dekat sini. Okey, objek snap ni dekat sini tengok objek snap mana. Objek snap ni adalah tools yang kita guna untuk dapatkan ketepatan dalam lukisan kita. Kita tekan ni, tekan sini. Keluarkan dia. Nampak tu? Dia banyak. Tengok, kalau kita faham ni. Yang ni endpoint pada garisan point. Mana tuan nak klik sini dengan tepat, ambil point. Kalau tuan nak dapat garisan tengah point tengah tepat, ambil midpoint. Nanti kita akan tengok nanti. Saya tunjuk midpoint dengan endpoint. Okey, saya aktifkan endpoint dulu. Saya aktifkan endpoint. Saya on ke. Okey. Saya ambil line. Ini nampak dia keluar kotak. Mana dia pergi tepat. Pak. Macam melekat macam magnet. Klik. Drag. Jangan panik lah. Okey. 50. Okey, dan bawah pun bila nak tutup ni, kita nanti nampak tak? Saya tengok tu. Tengok. Pak. Okey. Kita dekat keyboard tu, cancel. Boleh klik dekat mouse, ada juga. Okey. Jadi
bagaimana kita nak bagi dua? Bagi dua, kalau tuan-tuan buat manual ni, kena buat cross ni banyak cerita, tapi dalam AutoCAD tak payahlah. Ambil line, sebelum tu kita ni, tuan-tuan bukakan dia, tuan-tuan ambil midpoint. Midpoint. Okay, midpoint. Soalan sekarang, adakah setiap kali nak buat tu kena klik? Ada juga, tapi kalau nak, ada cara cepat. Cara cepat, tunjuk yang pada ni. Okay, klik sini. Nampak tak? Tuan-tuan pergi tengah tu. Tu segi kau tu mana garis ni. Point ni antara sini and point lah ke sini. Tarik. Nampak? Dia akan pergi situ. Nampak? Okey. Begitu juga garis ni. Nampak tak? Dia memang akan tepat tu nama dia object snap dan dia position. Tepat. Okey. Jadi boleh saya tekan sini. Okey. Satu cara lagi, contohlah katalah guna kata. Sini okey, katalah nak buat okey. Kat sini. Jadi saya ambil line. Saya pergi sini. Nampak tak? Tak ada kan? Okey, kan control dekat keyboard tu CTRL control, lepas tu kita belakang mouse right click dia keluar. Saya ambil midpoint. Boleh. Lepas tu sini control right click and point pun boleh. Tuan-tuan kata lambat betul sebab tuan-tuan first time nak guna. Betul tuan pandai, tuan cepat insya-Allah. Dia cakap saya. Sekarang memang nampak slow dah, nampak lambat. Okey, jadi ini contoh kita guna ni first exercise lah. Okey, tapi nak tambah lagi, okey. Macam mana nak padam ni, nak delete kalau salah buat. Ini erase. Ambil erase. Pak. Klik enter. Dah. Sebelah kanan ni enter lah. Atau tekan mouse keyboard. Okey. Boleh. Saya tahu boleh lah kat ni. Kat tutorial ringkas. Ini besok kita akan masuk lebih sikit. Tutorial ringkas. Tuan boleh try. Okey. Dan tuan-tuan, sebelum saya satu je tu. Saya ajak satu korang dekat mobile dia pergi trim Saya rasa kena ajak tuan-tuan nak kerak dia. Okey. Ada function dekat trim ni, tuan-tuan garis ikut tuan-tuan nak macam mana. Contoh, saya ambil tu line. Saya bagi dua ni. Okey, saya nak potong. Saya kata saya buat tu macam ni. Okey. Alright. Okey. Kemudian saya nak buang ni. Saya nak ambil ni je. Tapi trim. Saya highlight semua ni. Saya enter. Ataupun ambil line, ambil trim kat file. Gunting ni. Klik gunting, trim. Tuan-tuan nak buang ni kan? Tuan klik garisan ni. Lepas tu tekan enter. Garisan ni. Dia nak buang tu. Nampak ada terpangkah tu? Dia akan putus. Nampak? Okey. Boleh. Saya boleh klik line. Right click. Midpoint ni. Lepas tu right click. Di sini. Contohlah saya buat tu. Okey. Tu tak lebih. Saya ambil trim. Klik ni. Saya enter. Saya nampak. Okey. Ini saya tunjuk satu command. Draw. Kemudian modify kan, saya ambil erase dan juga trim. Tunjuk tuan-tuan. Okey. Berikut untuk ini. Allah bisa tuan-tuan boleh try tuan-tuan insya-Allah. Kita tengok tuan-tuan apa siapa yang ada sini. Okey. Buat seperti view. Okey, seperti okey. Sahabat saya daripada Pahang rakan sepermainan saya, Cik Khalid Izwan dan Cik Zaki pun ada. Cik Zaki dari IKM Sungai Petani. Ni mentor saya tentang solar solar panel yang saya pergi buat assignment. Terima kasih banyaklah Cik Zaki sebab tolong saya buat assignment. Bukan dia tolong saya, dia bagi input untuk saya buat assignment. Terima kasih banyak. Okey.
Wan buat Faizul, okey. Kita datanglah, tuan-tuan. Terima kasihlah kerana support saya. Cuma saya harap tuan-tuan dapat share kepada tuan-tuan ataupun siapa-siapa lah yang rasa dia nak belajar AutoCAD lah. Saya akan ajar pelan-pelan, insyaAllah. Pelan-pelan, saya akan cuba bantu. Jadi tuan-tuan boleh berinteraksi dengan saya, tak ada masalah. Kalau tuan ada masalah, tak faham ke apa, tuan-tuan boleh saya tak ada masalah. Tuan-tuan boleh ni saya, tuan-tuan boleh WhatsApp direct dengan saya pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan WhatsApp dekat saya pun tak apa, ataupun ni dekat live. Sebab saya buat live ni, saya tengah masih lagi proses belajar ni pun dah popular punya live ni. Saya tak tahu macam nak ubah balik. Tak apa tu, nak ubah lah ni. Nak ubah ni. Sebab saya tak boleh baca apa sedikit. Tak apalah, saya cuba lah. Saya pause. InsyaAllah. Aku dah siap. Baru nampak nama tuan-tuan. Jadi tak nampak langsung siapa masuk, siapa yang like. Terima kasih lah. Cik Umur saya, Cik Hafiz, Cik Ani Azwani, Cik Zaki, Cik Abda, Pak Zara saya. Terima kasih. Umi, Azina, Mesh Black. Ni Cik kawan satu lagi. Tempat kerja Soheni, Cik Edi Anwar, sepupu saya pada tadi Kaito Tengah, selamat setari Kaito. Semalam tak sempat kali dah. Okey, Cik Jalil, Wan Jum, Hakimi, Khairul, Zafri pun ada, terima kasih. Johan, okey, Banci, yang buat Faizal. Okey, selamat datang tuan-tuan, terima kasih lah. Terima kasih tuan-tuan nak share kepada student tuan-tuan yang mana tuan-tuan yang hadapi masalah nak buat kelas payah, tak ada masa pun. Saya buat ni, saya nak share sikit sebab saya pun tak tahu apa-apa. Boleh, sebab saya ada student yang ni, sebab saya kalau pakai Zoom masalah, dia kata line tak elok lah apa semua. Dia pakai Facebook, dia kata boleh lah, saya buat Facebook lah. Tengok tak tengok dah cerita lah, jadi saya buat, insyaAllah. Yang tengok, yang tengok tu ambil manfaat supaya ni, jangan risau, saya tak cas. Ni benda senang, jangan risau. Kita boleh tolong. Jadi besok kita akan buat latihan ni. Okey, besok kita akan buat latihan ni. Betul? Nak start yang ni. Saya nak kita ajak proper. Maksud proper ni, kalau tuan-tuan belajar setengah tu dia akan ikut buku. Okey, kena belajar command dulu, line macam ni. Dia akan belajar apa? Belajar semua ni. Buat line, buat polyline, apa semua tu. Saya tak nak masuk. Saya nak fokus pada kerja. Kita base on exercise lebih kuat, lagi banyak lagi bagus. Kadang-kadang sebab kita kadang-kadang ada benda tu kita akan repeat buat balik. Macam contoh ni siapa yang saya akan bagi latihan saya. Ni akan berulang. Ada betul-betul tengok akan nampak bulatan ni mana berulang. Latihan yang kata command yang berulang. Walaupun command berulang, tapi latihan ni tak sama. Kesusahan nak buat tak sama. Macam ni. Sabut nampak, ya Allah, benda ni saya tengok sabut, ni macam ni lagi. Ya Allah, susahnya. Kalau tunjuk kat student saya, dia akan, ya susahnya. Memang sebab tak ajar lagi. Nanti dah biasa. Nampak. Dia akan belajar ni. InsyaAllah tuan-tuan. Ini kita akan masuk ke kita akan pergi go through ni. Kita akan biar tangent semua bagi latihan. Walaupun latihan tu berulang, orang kata bodoh dia buat latihan banyak kali benda yang sama. Tak. Lagi bila kita buat benda yang sama berulang kali, dia mengukuhkan kita punya foundation, kita punya asas. Kita akan sampai tahap bila tuan-tuan latihan macam ni, tuan nampak tu tuan-tuan boleh buat dah. Tu senang. Ni saya punya ni lah. Okey tuan-tuan.
Baik, saya rasa cukup sekali tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi hadir. Okey, kita sudahi dengan tasbih kisfarah. Surah Ma'as. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi